Salam sejahtera semua, Miss teruskan dulu dengan bab 2 ini, sebatian karbon. Okey, untuk topik sifat kimia asid karboksilik. Okey, perbincangan kata soalan kita akan buat kemudian lah. Okey. Sebab macam banyak masalah yang kita perlu selesaikan. Okey. So kita tengok dulu, asid karboksilik dapat disediakan melalui pengoksidaan alkohol. Kita sudah belajar tindak balas ini dalam topik alkohol hari itu. Okey, so asid etanoik disediakan melalui tindak balas pengoksidaan etanol, okey, oleh ejen pengoksidaan seperti larutan kalium manganat 7 berasid atau larutan kalium dikromat 6 berasid. Kan kamu ada buat dia punya perubahan warna kan, daripada warna ungu jadi apa, daripada warna apa jadi apa. Okey. So ini persamaan saya sudah terangkan dalam video sebelum ini macam mana dia boleh berlaku. Ini ialah etanol. Jadi bila kita tak masukkan ke dalam ejen pengoksidaan seperti KMnO4 ataupun K2CR2O7, apa yang berlaku ialah ini dan ini akan dibuang, okey, diganti dengan O. Pergi sini dan O mesti membentuk ikatan ganda 2. Okay, tidak boleh satu sebab O ni kurang 2 elektron. Jadi dia mesti membentuk ikatan ganda 2 dengan C. Jadi H yang dibuang itu pergi mana? Di sini ada satu lagi O. So 2H ini akan bergabung dengan satu O di sini untuk membentuk air. Okey. Dan apa yang tinggal di sini? Tadi H ini dan ini sudah diganti dengan O. Jadi inilah kita punya hasil. Jadi hasil ini nama dia asid etanoik. Asid etanoik. Okey. Okey, kalau kamu tengok gambar raja ini ialah tindak balas pengoksidaan etanol oleh ejen pengoksidaan secara reflux. Reflux maksudnya macam ni lah, okey. Dia terbalikkan kondenser Liebig tu. Kenapa dia terbalikkan kondenser Liebig? Kondenser Liebig biasanya kalau buat air suling dia macam ni. Lepas tu kita kumpul air suling tu di sini kan. Okey, air tu akan menitis. Tapi kalau etanol untuk menjalankan pengoksidaan etanol bagi menghasilkan asid karboksilik, kita akan menjalankan eksperimen secara reflux. Okey, kenapa? Sebab etanol ni alkohol cepat meruap. Okey, dia cepat meruap bah. Kita takut dia sebelum dia selesai tindak balas dia habis sudah meruap jadi uap dan terbebas ke udara. Okey, jadi kaedah reflux adalah untuk memastikan etanol bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan. Kondenser Liebig dipasang menegak di atas kelalang dasar bulat mengkondensasikan uap etanol kepada cecair etanol. Okey, kalau dia terlampau meruap terlampau cepat, okey, dia naik sejak di sini, uap tu akan sejuk balik dan dia akan jatuh semula ke dalam kelalang ni lah. Okey. Cecair etanol mengalir semula ke dalam kelalang dasar bulat untuk bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan. So kalau soalan tanya kenapa dijalankan secara reflux, jawapan dia untuk memastikan semua etanol bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan. Okey, untuk memastikan semua etanol bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan. Okey. So, sifat kimia asid karboksilik dipelajari melalui tindak balas kimia asid etanoik. Maksudnya kalau kita mau study tentang sifat kimia asid karboksilik, kita perlu belajar melalui tindak balas kimia dia. Maksudnya kalau dia jumpa bahan ini, apa dia punya tindak balas? Itu menunjukkan sifat kimia dia. So, sifat kimia asid karboksilik ditentukan oleh kumpulan berfungsi karboksil iaitu COOH. Macam mana kita lukis? Kita mesti ingat kita lukis kumpulan karboksil macam ni. Mesti C double bond O OH. Okey. Dia nampak saya punya double bond. Okey. Okey. So dua tindak balas kimia yang penting bagi asid karboksilik. Okey, dua saja kita mau.
belajar tindak balas sebagai asid, bukan dengan. Tindak balas sebagai asid, sebab asid karboksilik ialah sejenis asid. Okey, so maksudnya tindak balas yang kita belajar, okey, sifat kimia asid boleh bertindak balas dengan siapa? Dia ialah samalah juga dengan tindak balas asid karboksilik ni, sebab asid karboksilik pun asid, pun sejenis asid. So, yang kedua tindak balas dengan alkohol. Okey. Walaupun asid karboksilik boleh dihasilkan daripada alkohol, okey, tapi kalau asid karboksilik ditindak balaskan dengan alkohol, dia akan menghasilkan benda lain. Fahamkah? Maksudnya kita guna alkohol untuk hasilkan asid karboksilik. Lepas tu kalau asid karboksilik kau campur dengan alkohol, kasih tindak balas dia akan menghasilkan benda lain lagi. Okey, jangan dulu pening. Asid, kita tengok tindak balas kimia asid etanoik yang pertama. Asid karboksilik tambah base. Asid karboksilik mewakili asid. Okey? So, kalau asid tambah base ataupun alkali, dia apa? Dia adalah tindak balas peneutralan, iaitu menghasilkan garam dan air. Okey, ini biasalah dalam peneutralan pun kita ada belajar. Cuma base mewakili semua jenis termasuk alkali. Okey? Kalau kamu tidak ingat alkali ialah apa? Alkali ialah base yang larut dalam air. Okey, maksudnya asid ni boleh juga bertindak balas dengan base lah. Base ialah yang tidak boleh larut dalam air pun ialah base. Okey. Fahamkah? Okey. Sebagai contoh, tindak balas antara asid etanoik dengan kuprum 2 oksida. Bermaksud ini ialah asid tambah oksida logam. Okey, ini ialah secara umum asid tambah oksida logam. Yang dia bagi nama ini ialah bahan yang khas sudahlah. Okey, akan mengumpulkan kuprum 2 etanoat dan air. Okey, sebelum itu kita mesti faham, okey, CH3 COOH, okey, bila dia bertindak balas, dia akan dipecahkan kepada CH3 COO negatif dengan H+. Okey, kehadiran H+ inilah, okey, bila dia mengayon, dia menghasilkan H+, itu yang menyebabkan benda ini menunjukkan sifat asid dia. Okey, disebabkan dia boleh mengayon menjadi H+, barulah ini dikategorikan sebagai asid. Kamu kena faham itu, ha? Jadi ini adalah pecahan 2 ion dan kuprum oksida, kita sebut kuprum 2 oksida. Okey, ini bila dipecahkan dia jadi apa? Cu apa? 2+. Ini sebetulnya hafal sudah di otak. O2 negatif. Okey. So, kita tengok kenapa dia jadi macam ni. So, kamu tengoklah, abaikan dulu 2 ni. Sebelum kita seimbangkan, kita abaikan dulu, kita tengok dulu. CH3COOH bertindak balas dengan CuO, dia akan hasilkan apa? Kenapa dia jadi ini? CH3COO2Cu. Kenapa ada 2 di sini? Okey. So, saya harap kamu perhatikan ini dan kamu fikirlah kenapa ada 2 di bawah tu. Disebabkan oleh Cu2+. Okey. Saya guna pen lain. Kita mau ini bertembung dengan ini, kan? So, kalau kita gabungkan dia akan jadi CH3COO. Ada 2+ kan, mau turun pergi bawah. Kalau kita tulis macam ni, okey, dan Cu, dia salah lah. Salah. Sebab ini panjang bah. Kalau kamu tulis macam ni, 2 di bawah, dia mewakili O sahaja yang ada 2. Okey, tapi hakikatnya ini adalah satu kumpulan.
Kan dia satu kumpulan Ba. Jadi 2 ini sepatutnya turun pergi bawah kumpulan dia. Jadi sebab itulah kita letak kurungan untuk 2. Okay. So sebab itu kita punya hasil CH3COO2 Cu. Okey, kenapa sini tiada nombor? Kenapa tiada nombor? Sebab CH3COO negatif. Jadi, bila kita silangkan dia punya charge, inilah hasil kita. Dan air. Water. Datang dari mana water? Water, kalau kamu tengok sini kan, atas. Kejap, saya padam yang ini. Okey. Water datang dari sini kan kita buang ini tadi. Alamak, terlampau besar pen dia. Kan? Lepas tu sini ada O bak kita buang. Okey. Jadi kau tekaklah antara H dengan O, dia mesti membentuk apa? Yang kalau kamu punya level kan belajar sama ada bentuk air H2O ataupun O2 ataupun CO2 ataupun H2. Jadi kamu tekaklah H dengan O dia boleh bentuk apa? Bentuk air lah, water. Okey. Jadi lepas kita tulis, okey, lepas kita tulis bahan tindak balas COOH tambah CuO menghasilkan yang ini kita mesti tahu, ini tidak payah hafal, ini faham sahaja. Okay, please lah faham. Kalau kamu hafal, confirm lah otak tidak cukup memory. Okay. So macam ini kita tahu dia punya apa, barulah kamu seimbangkan. Kamu kan pandai seimbangkan. Jadi seimbangkanlah. Okay. So bila kamu kira, kamu tengok sini CH3COO ada 2 bah. Kan? Sini CH3COO baru 1. Jadi kita tambahlah 2. Sini. Lepas tu kamu kira lah, ngam ke tidak? Kejap saya padam yang di bawah ni. Kira lah Cu ada Cu, alamak, salah, sorry. Cu ada 1, ini 1 kan? Alright. And then CH3COO sudah ada 2. Okay, H2 ngam. H2 ini 2 kan? 2 H. So H ada 2. Okay. O ada berapa? O 2 sini. Sini maksudnya ada 2. Sini 3 lah. 3 kan? Okay. Salah. Salah kira. Okay, bertenang. Kira balik O ada berapa? O dalam ini ada 1. Okay. Ada 1, 2. Okay, darab dengan 2 di bawah kita ada 4. Okay, 4 campur 1 di sini kita ada 5 di sebelah kanan. 5 oksigen. So sebelah kiri ada 2 kan? 2 sini 1, 2. Darab dengan 2 so ada 4. Tambah dengan 1 kita ada 5 di sebelah kiri oksigen. So ngam sudah, inilah kita punya persamaan yang seimbang. Okay. So ingat pesanan saya, tolong tidak payah hafal yang lengkap yang ada 2 ni. Tak payah. Kamu cuma perlu faham. Okay. Kalau banyak latihan kan, kamu boleh teka waktu sebenarnya apa yang akan terbentuk. Yang penting kamu faham CH3COO ni negatif. Kan? Lepas tu H2 ialah plus. H ini ialah plus, H plus. So H plus, yang COO negatif akan jumpa yang positif di sini. Confirm lah dia akan jadi macam ni. Cuma kamu perlu beri perhatian dengan nombor yang di bawah dia. Okay? Nombor yang di bawah dia ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan charge dia. Itu. Kamu kena belajar untuk kaitkan kamu punya pengetahuan bah. Kalau kamu main hafal sejak kan, confirm saya boleh pasti kamu tidak akan kuasai kimia. Okay. So kita tengok yang kedua. Asid karboksilik, logam karbonat, garam karboksilik. Asid karboksilik tambah dengan logam karbonat menghasilkan garam karboksilat, air dan karbon dioksida. Okey, kalau mau hafal. Kalau tidak mau hafal, terus tengok contoh. Macam yang saya cakap tadi, CH, jangan dulu tengok 2 ni. Bikin keliru. 2 tu jangan tengok. Okey. So,
CH3 COOH dia kan CH3 COO negatif dengan H plus kan. Lepas tu Na berapa? Na plus. Ini kena hafal lah. Na plus, H plus, Cu2 plus, O2 negatif. Itu mesti hafal. Sebab itu ialah pengetahuan asas. So, karbonat apa? CO3 apa? Kalau tidak, yang ini tidak hafal, kamu tengok yang di atas ni. Na2CO3. CO3 ialah satu ion. So, bermaksud yang dua ini ialah charge dia. Kan? So, 2 negatif. So, pilih. Kamu kasih kahwin sama siapa? Kau pilihlah. Takkanlah positif mau kahwin dengan positif. Takkanlah negatif mau kahwin dengan negatif. So, mesti ini kahwin dengan ini. Kan? Jadi, kasih campur sajalah. So, CH3 COO kan dia negatif. Na apa? Na kan positif. Jadi terus melekat. Tidak payah ada nombor. Sebab Na plus CH3 COO negatif ialah negatif 1. So gabung sahaja. Okey, tambah. Ingat kalau bertindak balas dengan garam karbonat, ingat mesti menghasilkan karbon dioksida. Okey, dan dia punya eksperimen mesti ada air kapur. Ingat, karbonat, garam karbonat, apa-apa jenis garam karbonat, hasil dia mesti ada karbon dioksida. Okey, dan ada water. Kan? So inilah hasil dia. CH3 COO Na tambah H2O tambah CO2. Ini hasil dia. And then kau kasih seimbang. Saya tidak mau terangkan seimbang. Banyak kali sudah saya terangkan seimbang. So kamu kena kira dia punya. Kalau macam ni kan, kamu terus kira ini sebagai satu kumpulan. CH3COO, CH3COO sebagai satu kumpulan. Kalau di kiri sini satu, okay? Di kanan pun satu lah. Kau kira saja sebagai satu. Cuma yang yang mempengaruhi dua di sini ni ialah Na dia. Okay, try seimbangkan sendiri, okay? Next, asid karboksilik tambah logam menghasilkan garam karboksilat dan hidrogen. Sama saja. Okay. So, kamu tengok apa beza dia di sini. Jangan tengok dua ni. Okay. So, CH3COO negatif dengan H plus. Dan ini kalau dia mengion, dia akan jadi Mg2 plus. Okay. So, saya pisahkan macam ni ya. Nanti kamu keliru. So, macam mana? Siapa melekat dengan siapa? Conform lah. Positif dengan negatif, kan? Ting, ting. Jadi, saya mau gabungkan dia macam mana? CH3COO Mg kan 2 plus, kan? So, 2 di sini. Tapi, ini adalah satu kumpulan. Jadi, kita kasih kurungan. Okay? Lepas tu, Mg lah. Mg kenapa tidak ada nombor? Sebab CH3COO negatif 1. Okay. So, tambah dengan, cuba teka. Apa yang kau boleh hasilkan? Air boleh, water boleh, tidak boleh. Sebab tiada O. Boleh hasilkan karbon dioksida? Tidak boleh. Boleh hasilkan oksigen? Tidak boleh. H plus sahaja, kau hanya boleh hasilkan H2. Dan H2 kalau dia punya ujian apa? Kayu uji menyala. Apa dia punya pemerhatian? Bunyi pop. Senang sahaja. Okay? So, sama jugalah nanti seimbangkan sahaja kamu akan dapat persamaan dia macam ni lah. Kalau tidak percaya buku kamu kira balik sendiri. Okay. So, tidak balas dengan alkohol pula. Okay, kalau dengan alkohol dia akan hasilkan apa? Okay. Asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan air. Okey. Ester, kamu tengok ni, peninglah. Asid karboksilik CmH2m tambah 1 COOH tambah dengan ini dihasilkan ini. So, perhatikan apa yang berubah. Okey. Apa yang berubah? So, penghasilan ester ni ialah kita menyingkirkan molekul air. Kita menghasilkan molekul air daripada dua benda ni, ester dan air. Jadi, kita maksudnya daripada
daripada asid karboksilik kita buang apa, alkohol kita buang apa, kita tengok sini. Penyingkiran air berlaku pada kumpulan berfungsi karboksil COOH dalam asid karboksilik dan hidroksil OH dalam alkohol. Maksudnya kita akan buang air daripada ini dengan ini. Okey, dua kumpulan berfungsi dia. Tapi O dari mana, H dari mana, kita tengok lagi yang di bawah. Molekul air terbentuk daripada OH yang disingkirkan daripada asid karboksilik dan H yang disingkirkan daripada alkohol. Okey, bermaksud apa? Saya padam ini, bermaksud saya akan buang OH daripada asid karboksilik dan H daripada alkohol. Okey. So, kita terus tengok contoh, jangan pening-pening, tengok contoh. Cuba perlu hafal dalam otak dari asid karboksilik kita buang OH, dari alkohol kita buang H. Okey, kita tengok contoh. Jangan pening. Etil etanoat ialah cecair tanpa warna yang mempunyai bau manis buah-buahan dan tidak larut di dalam air. Okay. Etil etanoat yang terapung membentuk satu lapisan pada permukaan air. Asid karboksilik dia berbau cuka. Okay. Tapi kalau asid karboksilik itu kamu tambah dengan alkohol, lepas tu kamu tambah H2SO4 sebagai mangkin, dia akan menukarkan bau cuka itu menjadi bau buah-buahan sebab yang terhasil adalah ester. Okey. So kita tengok macam mana dia punya tindak balas. Okey. Apabila campuran asid etanoik glasial, etanol dan beberapa titis asid sulfurik pekat dipanaskan, ester yang bernama etil etanoat terbentuk. Macam mana kita tengok? Kita tengok. Asid etanoik, lukisan dia masam ini. Okay, macam begini. So, tadi dia bilang daripada asid karboksilik kita akan buang OH. Okay, dan daripada alkohol kita akan buang H. Okay, dia lukis OH ni terbalik supaya kamu boleh lebih nampak macam mana dia singkirkan. Biasanya OH kan dia lukis di sebelah kanan, okey? Tapi untuk kamu faham macam mana melukis struktur etil etanoat, dia terbalikkan OH ke sebelah kiri lah. So kalau kamu buang, cuba tengok kalau kamu buang, apa yang berlaku? Kamu buang ini, and then kamu sambungkan sahaja C ini ke sini. Oh. So inilah hasil dia. Okey? C ini, O ini datang daripada alkohol punya sambungan. Okey, sebab di sini kamu sudah buang OH tadi. Okey. So, macam mana dia punya nama? Kalau kita tulis dia jadi macam inilah CH3COO C2H5. Okey. So, O ini ialah asid karboksilik punya. Okey. O ini pula ialah alkohol punya. So, macam mana ester ini dinamakan? Dia ambil daripada yang bahagian atas lah. Okey, apa maksudnya dia terbentuk daripada apa? So, nama bahagian depan ini, okey, nama bahagian depan etil datang daripada alkohol. Okey, so yang ini etanoat datang daripada asid karboksilik. Oh my god, why? Asid karboksilik. Okey. So bermaksud kalau alkohol yang kau gunakan ialah etanol, so etil lah. Kalau asid karboksilik yang kau gunakan ialah asid etanoik, etanoat. So contohnya kalau kau guna metanol bertindak balas dengan asid etanoik, kau akan hasilkan metil etanoat. Okey. So yang depan ni ambil daripada alkohol, yang belakang ambil daripada asid karboksilik. Okey. So dalam buku teks kamu dia ada suruh kamu reka satu eksperimen bah. Tapi kalau saya bagi kamu tugasan ni confirm kamu pengsan. So dalam buku modul ada dia bagi 3 eksperimen ni, kamu boleh baca dan lengkapkan dia sikit saja maklumat yang dia perlukan. So kamu lengkapkanlah latihan untuk alkohol ni, asid karboksilik ni. Okey.
So, saya harap semua boleh faham lah. Okay? Boleh buat catatan ringkas, nota ringkas. Apa yang kamu rasa penting, apa yang saya cakap ini boleh buat kamu faham, kamu catat dalam buku nota. Supaya nanti kalau kamu buat ulang kaji, kamu boleh tidak lupa lah. Okay? Boleh refresh balik. Alright, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.